Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video yang kedua yang saya berikan secara percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan. Video kali ini kita akan bercerita berkenaan dengan klasifikasi barangan ataupun klasifikasi perkhidmatan yang kita jalankan. Okey, contohlah contoh. Okey, sebelum tu saya share skrin dulu untuk tuan-tuan perempuan lebih faham apa sebenarnya yang saya nak cerita berkenaan dengan klasifikasi ni sebenarnya. Selalunya bila kita nak daftar sesuatu trademark tuan-tuan perempuan, kita akan fikir macam kita daftar logo syarikat kita, okey dia cover semua. Tak ada istilah macam tu tuan-tuan perempuan, sebab kalau tuan-tuan perempuan pergi website MyPo ke ataupun pergi ke MyPo sendiri atau berjumpa mana-mana ejen macam saya, memang akan keluarnya klasifikasi ni sebenarnya. Kalau saya memang saya akan bagilah klasifikasi ni sebelum saya meyakinkan klien-klien saya untuk daftar trademark mereka. Sebab saya tak nak ada hidden, orang panggil kan, hidden di mana orang kata, kenapa tak bagi tahu awal-awal pada permulaan kan, orang kata, sebab itulah saya memang mencadangkan pada klien saya untuk mereka mendaftarkan berapa klasifikasi. Kan, so dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan klasifikasi yang memang daripada MyPo tau tuan-tuan dan puan-puan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok klasifikasi ni daripada kelas 1 sampailah kelas 45. Okey, sampai kelas 45. So kalau kata tuan-tuan dan puan-puan buat kelas 1. Kelas 1 adalah chemicals, kelas 2 adalah paints, kalau nak baca jenuh lah 45 klasifikasi kan. Tapi selalunya tuan-tuan dan puan-puan yang buat bisnes selalunya makanan contohnya Contohnya kalau kata tuan-tuan dan puan-puan makanan, dia banyak kelas sikit lah. Kelas makanan ni kita selalunya suggestkan dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini klasifikasi 29, dia start dengan 29 lah makanan ni. 29 makanan kita panggil makanan yang fresh lah, fresh like macam meat, fish, frozen, ni semua ni adalah klasifikasi dia lah. Di bawah ni semua adalah kelas 29. Kalau kata kelas 30 pula adalah coffee, tea, mana yang buat 3 in 1, mana yang buat coffee yang biasa tu, semua masuk dalam ni lah. Kalau kata roti ke, makanan ke, kita buat lauk ke apa semua, itu termasuk dalam kelas 30. Tapi kalau kata kelas 31 dia lebih kepada fresh fruits lah, daripada ladang, vegetables, buah apple. Perasan kan buah apple yang adanya stiker Royal Gala apa semua tu tuan-tuan dan puan-puan. So dekat situlah itu kelas 31. So dah 3 kelas untuk makanan kan. So kalau kata minuman pula tuan-tuan dan puan-puan jus, buat jus suplemen ke apa semua, sebenarnya jus suplemen ni tuan-tuan dan puan-puan kena tengok tau, kena tengok dari segi mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa dia boleh masuk dalam kelas suplemen. Okey, kelas suplemen ni kelas 5. Kelas 5 ni dietary supplements for humans and animals. Kena tengok juga betul ke kita punya minuman tu adalah untuk suplemen. Sebab kalau kata tersilap masuk kita punya klasifikasi, kita tak boleh nak tukar sebarangan. So kita kena bayar dan buat yang baru. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan dah pernah buat sebelum ni kelas 5, tiba-tiba salah lah, kan? Salah lah, tak boleh. Sebenarnya ke mana kena masuk 32. So kena beringatlah bila buat pemilihan klasifikasi ni tuan-tuan dan puan-puan, amat penting. Sebab kalau kita tersalah klasifikasi, kita kena buat yang baru. Kena habiskan duit macam mana yang kita buat yang pertama tadi. Okey? Itu untuk kelas 32. Kelas 30 ni basically adalah minuman tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan kena pilih, kena tanya sebelum tuan-tuan dan puan buat pendaftaran tu. Salah
kerugian dekat situ. Okay. So kalau kata kelas 33 ni lebih kepada alcoholic beverages lah. Lebih kepada macam wine, macam apa arak lah. So tak ada kaitan dengan kita lah. Dia lebih kepada arak semata-mata. Okey, so itu adalah klasifikasi makanan. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada kelas 43. Kelas 43 ni sesiapa yang buat restoran. Restoran ke, hotel ke, catering ke, kafe ke, semua tu termasuk dalam kelas 43. Memang kita tengok macam kecil je kan. Services for providing food and drink, temporary accommodation. Tapi di bawahnya, sebab itu kita panggil kelas heading. Kelas heading itu tuan-tuan puan, di bawahnya banyak lagi anak-anak dia. So yang nak tengok anak-anak dia tu kat mana? Tengok dalam website MyPo. Okay. Ni saya bagi sebagai guideline je untuk tuan-tuan perempuan tengok, oh banyak sebenarnya. Tiba-tiba kita dalam bidang F&B, dalam bidang makanan, kita juga buat training contohnya. Okay. Training. So bila kita buat training, kita juga kena ambil kelas 41. Education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities lah. Kenapa saya kata kena ambil? Banyaklah kan. Kalau kita kata nak ambil 43 lagi, 41 lagi. Kalau tadi semua kita buat, minuman kita buat, makanan kita buat, berapa kelas kita nak daftar kan? Memang itulah dia sebenarnya. Kalau kita tengok jenama-jenama besar tuan-tuan perempuan, contohnya macam McDonald, macam apa ni, KFC, kan, apa lagi, macam Starbucks, sebenarnya mereka daftar banyak, bukan daftar satu. Kenapa mereka boleh jadi well known? Sebab dah terkenal di seluruh dunia. Macam kita belum terkenal lagi. Kalau kata well known trademark ni tuan-tuan perempuan, memang mereka telah diprotect. Maknanya walaupun dia hanya daftar mungkin 2 ataupun 3 klasifikasi, tapi tak ada siapa yang boleh daftar menggunakan nama mereka yang dah well known ni. Tapi kita ni kita belum tu well known lagi. Jadi kita kena daftarlah. Rugi kalau kata kita kita daftar, tak apalah kelas 43 je. Daftar je kita punya kafe ataupun kita punya restoran je. Makanan-makanan tak payah. Memanglah selalunya orang macam tu sebab nak save budget, kan. Ejen memanglah cakaplah macam tu. Sebabnya nak duit. Bukan macam tu tuan-tuan perempuan. Saya bagi tahu sebab banyak kes yang berlaku tuan-tuan perempuan di mana memang kita buat restoran saja, tapi tiba-tiba ada orang menggunakan nama kita dalam kelas 30, ada kelas 31, ada kelas 32. So tuan-tuan perempuan tak boleh ambil tindakan dekat mereka sebab mereka pun dah daftar dan mereka pun dah dapat sijil masa tu. So rugilah tuan-tuan perempuan tak boleh nak cover untuk makanan tuan-tuan perempuan. So that's why saya bagi beberapa kelas. Kenapa makanan? Saya pilih makanan sebab ramai di antara kita yang banyak sangat usahawan Malaysia terutamanya yang terlibat dalam bidang makanan. Okey, kalau saya nak sentuh semua, panjanglah video saya ni. Okey. So, yang lain-lain tu tuan-tuan perempuan kena ingat. Okey, kena ingat di mana ada beberapa kelas yang tuan-tuan perempuan tak boleh ambil sebiji-sebiji macam yang saya tunjukkan ni. Contohlah salah satunya adalah kelas 5. Kelas 5 ni tuan-tuan perempuan dia adalah pharmaceutical dan juga ada racun. That's why dia tak boleh combinekan sekali. Kalau nak kata kita buat pharmaceutical punya produk, kita kena senaraikan pharmaceutical punya produk tu, ambil anak-anak dia semua. Contohnya dekat sini kalau pharmaceutical and veterinary preparations ni kena senaraikan apa benda yang kita buat. Kita tak boleh campurkan tiba-tiba kita pergi letak pula lah kat situ fungicides dan herbicides ni. Tak boleh tuan-tuan perempuan. So kalau kata daftar untuk pharmaceutical, senaraikan je kat bawah. Kalau tuan-tuan perempuan ambil sebiji macam mana saya tunjukkan ni, tuan-tuan perempuan akan dapat surat QRI daripada MyPo. Okey, itu kelas 5. Kelas 7 pun sama tuan-tuan perempuan. Kelas 7 pun tak boleh sebab dia terlalu besar untuk mesin. So kena beringat kelas 7, kelas 12, kelas 12 ni vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. Kenapa dia tak bagi kita ambil vehicles je?
Sebab tuan-tuan dan puan mustahil lah kita company, enterprise tiba-tiba kita pergi buat kapal terbang. Tak logik langsung. So that's why kita kena senaraikan vehicles apa benda yang kita buat. Apparatus for locomotion ni dekat dalam air saja ke, dalam dalam atas udara ke, ataupun atas atas darat. Kan. Dan kena logik lah. Kalau kata tiba-tiba kita pergi buat buat kapal terbang tapi company kita enterprise memang tak logik akal. So kena logik dekat situ. That's why kenapa MYPO tidak membenarkan kita menggunakan kelas heading. Sama juga kelas 9 ni tuan-tuan dan puan. Kelas 9 ni banyak scientific, nautical, fotografi. So kena tuan-tuan dan puan tak boleh ambil semua sekali kat dalam ni, tetapi tuan-tuan dan puan kena spesifikkan apa produk yang tuan-tuan dan puan buat. Contohnya kalau masuk dekat saintifik ni, saintifik, nautical, surveying, fotografi, sinematografi, optical, yang banyak ni kan. Kalau pergi kepada anak kecil-kecil dia tu, banyak lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan, sampai 3, 4 page, 5 page sebenarnya apa benda yang dia punya anak-anak dia tu. So kena pastikan tuan-tuan dan puan pilih betul-betul. Okey? Kena pilih betul-betul. Dan satu lagi adalah klasifikasi 35. Okey. Klasifikasi 35 ni advertising, business management, business administration, office function, sebenarnya banyak. Di bawah kelas 35 ni kalau tengok anak-anak dia yang dalam website MyPo nanti, memang panjang sangat, berapa ratus page dia punya huraian dia. So tuan-tuan dan puan kena pilih betul-betul berdasarkan apa yang tuan-tuan dan puan buat. Cuma dekat sini saya bagi 2 klasifikasi yang paling utama untuk tuan-tuan dan puan fikirkan. Okey, saya selalu cakap dengan klien saya, memang contohnya saya bagi contohnya tuan-tuan dan puan buat baju. Kan, keluarkan baju, keluarkan tudung, keluarkan stokin. Contohnya macam clothing, footwear, headgear ni dia campur sekali lah. Ini tak ada masalah, boleh ambil je macam ni. Tetapi tuan-tuan dan puan kena ingat dia hanya cover untuk kita punya baju tu saja. Dia tak cover untuk packaging kita, dia tak cover untuk kita punya banner banting, dia tak cover kita punya apa saja printed material. Okay. So dan satu lagi kalau contohnya kita zaman sekarang ni banyak menggunakan medium sosial kan. Media sosial, contohnya Facebook, contohnya Instagram, TikTok lah, apa semua kan. So dia tak cover tuan-tuan dan puan. So dekat sini kalau tuan-tuan dan puan cakap lo tak ada. Ini tips yang saya bagi sebab tuan-tuan dan puan beli saya punya ebook dan saya bagi free video saya ni dekat tuan-tuan dan puan untuk menjadi tuan-tuan dan puan punya guideline. Okay. So untuk printed material tuan-tuan dan puan kena ambil klasifikasi 16. Okay. Dekat sini klasifikasi 16 dan juga untuk media sosial adalah kelas 35. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan kelas 35 tadi saya cakap tak boleh ambil sebiji dia punya kelas heading yang ada kat sini. Dia mestilah kena senaraikan advertising tu, dia buat advertising, banyak sangat advertising apa benda kan. Kena pilih. Tak boleh ambil seketul advertising macam tu. Nanti kena dapat surat QRI. Okay. So, saya rasa dah panjang lebar saya bercerita. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang membeli saya punya e-book. Semoga 2 video yang saya berikan pada tuan-tuan dan puan ni dapat memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan dan dapat membantu dalam pendaftaran trademark dan logo tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak dan saya mendoakan tuan-tuan dan puan berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum.